Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi guys. Apa khabar korang? Adakah korang dalam keadaan sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita semua guys. Syukur Alhamdulillah, terima kasih Allah. Okay guys, seperti yang korang tahu, video aku yang lepas, aku bagi tahu reason kenapa aku tak upload video disebabkan channel ni kena strike kan. Dan Alhamdulillah aku dah boleh upload seperti sedia kala. Dan kalau kau tengok background belakang ni, korang tahulah aku bukan berada di rumah ya. Sekarang aku berada di kampung lah. So ini adalah studio Mikael lah, dia punya tempat gaming dia, gaming station dia. So aku pinjam tempat ni untuk aku buat konten-konten semasa. And yes, memang aku tak nafikan memang banyak konten-konten yang aku tak follow, aku follow, cuma aku tak boleh nak upload ke YouTube dan discuss dengan korang atau bahaskan korang isu-isu semasa. Memang banyak guys, tapi aku cuba untuk pick up konten-konten yang lepas yang pada aku konten yang kita perlu ambil tahu dan penting untuk diri kita faham sebenarnya apa yang terjadi pada keadaan sekarang ni guys. Dan salah satu aku rasa konten yang isu yang penting adalah, of course lah, tak lain tak bukan isu vaksin ataupun booster. Aku yakin ramai di antara kita dah pun mengambil booster, dan ada juga yang memilih untuk belum nak ambil lagi lah, dan mungkin ada juga yang tak nak ambil. Ini atas sebab-sebab tersendiri lah. So aku tidak akan judge seseorang tu. Kalau dia tak nak ambil, itu mungkin dia ada sebab yang tersendiri. Kalau siapa yang dah ambil, Alhamdulillah. Kalau yang sihat, Alhamdulillah. Tapi mana yang sakit, inilah yang cuba kita nak bincangkan hari ini. Seperti yang kita tahu, sebelum ni Dr. Mazhar pernah buka isu ni, di mana dia telah tweet ke, atau dia up ke media sosial lah. Kalau kau tengok di jabatan netizen 20 guys, aku rasa mungkin korang tahu kot. Kau buka dulu, siapa dah IG, buka di jabatan netizen 20, kau tengok kat sini. Okay, Dr. Mazhar dia ada cakap, jika KKM yakin tiada risiko buruk dos penggalak, okay, kita faham kat situ kan, maka saya ingin cadangkan supaya penerima tidak perlu tanda tangan surat yang menghalang tuntutan ganti rugi. Sebaliknya, KKM memberi jaminan bayaran pampasan jika berlaku apa-apa kesan buruk kesihatan pada penerima. Okay guys, simple untuk fahamkan konteks apa yang Dr. Mazhar cuba sampaikan. Dia bertanya balik lah. So kalau KKM yakin bahawa dos penggalak ni tak ada kesan buruk, so basically kenapa kita perlu sign satu surat tu kan? Aku rasa korang tahulah surat apa yang aku maksudkan, di mana siapa yang pergi vaksin ni, dia kena sign satu surat, seperti seolah-olah surat ni kalau apa-apa berlaku pada diri kita, kerajaan lepas tangan lah. Ini yang pada aku, hari tu pun aku pernah ulas pasal isu ni. Aku pelik, kenapa kerajaan takut? Kalau yakin tak ada masalah, tak ada benda yang mendatangkan bahaya pada penerima, sepatutnya borang tu patutnya diterbalik. Patutnya jikalau penerima ni menerima apa-apa kesan sampingan, kerajaan akan bertanggungjawab. So maknanya barulah kerajaan yakin kepada apa yang akan diberikan kepada rakyat lah. Kita lah rakyat guys kan. So pada aku, apa yang diwawarkan, apa yang diminta oleh Dr. Mazhar ni, baguslah. Bagus untuk kita, untuk rakyat pasar. Kita tidak tahu siapa yang akan mengalami kesan sampingan yang teruk, sehingga terpaksa mengeluarkan duit sendiri, kos sendiri untuk menerima rawatan susulan. Aku dengar banyak cerita jugalah, tapi aku tak nak share kat sini lah kesan daripada apa yang mereka terima. Tapi banyak je orang yang ambil booster, okey saja, Alhamdulillah. Seperti isteri aku ambil booster, elok saja, Alhamdulillah. Tak ada demam sangat, 2-3 hari takat lengur, and then dia okey. And then nenek aku pun, ama aku pun ambil booster, umur dia 90 tahun, Alhamdulillah, tidak ada masalah apa-apa. Cuma biasalah lengur-lengur kan, umur 90 tahun. So ada orang dia ambil booster, dia ada kesan sampingan. So ini yang Dr. Mazhar cuba sampaikan, kerajaan harus bertanggungjawab kalau berlakunya apa-apa kepada penerima. Tapi malangnya kita dah sign guys, kita dah sign mengatakan kita yang harus bertanggungjawab. So pada aku ini tidak adil, it's not fair or kepada rakyat lah. Dan post ini telah dibalas oleh
seorang doktor. Dan aku tak faham kenapa doktor ni dia peli lah, lebih kurang peli lah pada aku. Ini untuk kebaikan dia juga sebagai rakyat kan. Misal lah kata benda yang terjadi pada diri dan ahli keluarga, kan dia boleh tuntut sesuatu daripada kerajaan. Dan di IG yang sama juga guys, kalau kau tengok di Jabatan Netizen 20, kau tengok sini, ini daripada Facebook dia kot, Dr. Arisman MD, dia cakap apa guys, ini semacam berkias dan bermetafora lah guys. Dia cakap KKM nak tanggungjawab ke lepas vaksin kalau apa-apa terjadi. So bila dia cakap macam tu, aku tahu ini mungkin ditujukan kepada persoalan yang pernah ditanya oleh Dr. Mazhar lah. So dia cakap kat sini, KKM nak tanggungjawab ke selepas vaksin kalau apa-apa terjadi. Lepas tu cakap, saya, tuan pernah tanya ke sebelum makan tu, kalau tercekik tulang ikan ke, cibit birit ke, alergik ke lepas makan, owner kedai kena tanggungjawab ke? Pernah? So ini kita tahu, ini konteks yang sangat sinis lah, sarkastik, dan satu reply yang jelas menunjukkan di sebaliknya apa yang diminta oleh Dr. Mazhar lah. Dan aku rasa doktor ni tak sepatutnya dia keluarkan kenyataan macam ni. Pasal apa? Aku faham dia mungkin doktor, dia bekerja dengan Kementerian Kesihatan, tapi ada bagusnya juga kalau kerajaan sudi untuk bertanggungjawab. Pasal kalau benda macam ni kita tak minta berlaku pada sesiapa, mahupun kepada keluarga doktor ni, kan bagus kita boleh tuntut sesuatu daripada kerajaan, especially kos-kos perawatan. Sebabnya benda ni seolah-olah kalau cakap paksa, macam paksa lah kan. Kenapa pula kalau ada orang cakap tak paksa? Pasal kalau korang pernah dengar, memang ada pun dia cakap, siapa yang tidak ambil booster untuk Sinovac ni lah, pada 1 Mac dia punya MySejahtera daripada kuning akan bertukar putih. So putih ni dia dah jadi langsung tak vaksin lah. So dia dah seolah-olah, kita tahu ini semacam satu paksaan halus. Dan nak tak nak, orang yang bekerja harus lah terpaksa ambil juga, walaupun dia rasa dia tidak mahu mengambil booster atas sebab-sebab tertentu, tapi disebabkan apa yang akan terjadi pada diri dia selepas 1 Mac, dia terpaksa ambil booster. So untuk berbalik-balik pada Dr. Arisman ni, penggunaan metafor lah kononnya, dia bercakap, tuan pernah ke tanya sebelum makan tu kalau tercekik tulang ikan, cik birit, alergik ke, lepas makan owner kedai kena tanggungjawab. Apa kena-mengena kedai makan dengan KKM? Kedai makan tak pernah paksa kita nak makan kedai dia. Yang isu KKM untuk orang ambil booster ini dah semacam memaksa secara halus. Jadi wajarlah untuk kau nak suruh aku ambil sesuatu, tapi kalau berlaku pada aku, sudi tak engkau bertanggungjawab? Ia sepatutnya macam tu. Tapi kedai makan tak pernah lagi paksa orang makan. Kau datang makan kat kedai aku, kau makan juga kat kedai aku. Tak pernah lagi. So aku rasa ini sesuatu yang tak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang yang bergelar doktor lah. So aku rasa ini tak sepatutnya. Dan rupanya ada lagi guys, doktor ni memberi kenyataan lagi. Aku pun tak faham kenapa dia mungkin dia rasa tak puas hati kot dengan apa yang terjadi lah. Mungkin ada netizen, aku tak tahulah, mungkin lah ada netizen yang tidak bersependapat dengan dia ke, atau dia mengeluarkan lagi lah. Kalau kau tengok kat sini, kenapa masih cucuk kalau tahu dah ada side effect? Kenapa masih jual kereta kalau dah tahu banyak kemalangan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jalan raya atau orang jual kereta tak pernah paksa kita beli kereta. Jalan raya tu pun tak pernah paksa kau bawa kereta kat jalan raya tu. Itu kau sendiri yang nak bawa kenderaan di jalan raya tu. Jadi kenapa perlu persoalkan antara masalah yang KKM memaksa ataupun semacam paksa halus ni kepada rakyat, dan juga benda yang bukan memaksa rakyat. So ini aku tak faham kenapa ada orang yang masih fikiran macam ni lah. So yang buat aku pelik tu guys, kita minta daripada kerajaan untuk tanggungjawab, kita tak pernah minta daripada keluarga sesiapa pun untuk tanggungjawab. Yang aku tak faham, doktor ni marah atau dia semacam tak bersependapat dengan Dr. Mazhar. Aku tak faham guys. Patutnya dia rasa berterima kasih jugalah pasal ada orang cuba fight untuk rakyat. Maksudnya
kalau berlaku sesuatu pada diri kita atau keluarga kita, at least kerajaan kena tanggungjawab lah. So patutnya semua orang harus berterima kasih kepada seseorang yang berani bersuarakan isu ni. So pada aku, apa yang diisukan oleh Dr. Mazhar itu sebaiknya lah. So kalau kerajaan nak rakyat semua ambil booster dan juga vaksin, you kena tanggungjawab lah, baru adil lah. Sebab kalau berlaku kepada orang yang tak kuat badan dia, mungkin ada kesan sampingan yang teruk, kena pula dia orang yang miskin, tak ada duit. So macam mana dia nak menguruskan diri dia? So guys, isu kali ni memang agak sensitif juga, tapi berbalik pada diri kita sendiri lah. So pada aku simple. Orang tu ambil ke tak ambil ke, tidak ada siapa yang salah dalam isu ni. Cumanya apa yang disampaikan oleh Dr. Mazhar tu ada betulnya. Aku lebih suka kalau kerajaan bertanggungjawab pasal ini untuk rakyat juga. Kalau kerajaan betul prihatin pada rakyat, dia kena tanggungjawab lah kepada rakyat kalau berlaku apa-apa kesan sampingan. Dan itu baru namanya kerajaan prihatin kan. Dan itu juga menampakkan kerajaan betul-betul yakin bahawa apa yang kita ambil tu sebenarnya selamat. Tapi kalau kerajaan pun macam nak suruh kita tanggung sendiri, kau faham-faham sendirilah guys. And aku rasa sampai dekat sini saja video kali ni. Mana tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya kau panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool guys. Korang memang awesome. Ciao.